Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin imamal mursalin wa qaidil mujahidin habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-Fatih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi Surau An-Nusrah, Fadil Ayahanda Tuan Haji Idris, serta para pegawai Surau An-Nusrah Nusari Wave 3, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafak setinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana masih lagi direzekikan untuk kita menghirup udara pada malam yang berbahagia ini, dan insya-Allah kita akan meneruskan bacaan kitab 40 hadis penawar hati untuk hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ya. Hadis ni ada 40 ataupun 40 lebih. Kita baru sampai yang ke-16 insya-Allah tuan puan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita membaca hadis ni supaya kita dapat mengikut apa yang dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita tak boleh buat ibadah sesuka hati ikut kehendak kita, tuan, tak boleh. Ya, dalam ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram, yang ditogah, yang digalakkan, yang difardukan. Daripada mana kita tahu? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajar kita. Jadi sebab itu saya memilih untuk membaca kitab hadis ya, yang dihimpunkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, 42 hadis keseluruhannya dalam kitab 40 hadis penawar hati. Maksud penawar hati ini, hadis-hadis yang kita baca ni lebih kepada ditekankan kepada penyucian jiwa ya. Dalam kita melakukan ibadah perlu adanya keikhlasan. Maknanya faham dalam ibadah itu ialah dengan mengikhlaskan hati semata-mata kerana Allah Subhanahu taala. Itulah intipati dalam ibadah. Yang ramai orang gagal kalau dia tidak mengetahui akan intipati dia, ke mana nak dihadapkan akan ibadah. Jadi makna jadi ibarat membuat barang dalam bekas yang bocor, kutip dia banyak kan, bekas dia ada tapi bocor, bila dibawa tinggal berciciran, separuh soda, ramai yang tak sedar bila dah sampai habis. Belum masa kecil kita ada baca buku Pak Pandi. Pak Pandi dia beli seguni garam, dia pikul garam tu, lepas tu dia nak melintas sungai. Dia sungai ke ataupun parit ke benteng, mana nak melintas. Dia nampak adalah ranting melintasi sungai kecil lah kira.
Dia tengok boleh lalu tak ni. Lepas tu dia tengok somot lalu. Somot yang banyak ni boleh lalu, takkan aku seorang tak lepas. Dia pun bijak berdebu ke bawah. Bawa garam. Bila dah jatuh dalam air ni sedap pula berandam. Dia tahu berandam. Berandam dengan garam. Dah sekian lama garam tu pun larut dalam air. Bocor. Dia larut yang ikut guni tu. Bila dia angkat, rengan jadi guni ni teh. Rupa buat berandam rengan. Cerita Pak Pandi dan nama pun ditajuk Pandi dia bagi nama. Tapi sebenarnya pengajaran dia banyak, ya. Kita tengok cerita lama tu dia penuh dengan sindiran dan pengajaran. Jadi bila dia buat balik, dah rengan dia tadi, riang nanti laju jalan. Satu hari dia beli kapas guni, dibawa berandam juga, tak terpikul dah lepas tu. Jadi ibarat bocor barang yang hilang, yang tidak diketahui oleh si pembawa. Begitu juga dalam ibadah, dilakukan banyak. Rasa-rasa tu banyak lah. Rasa-rasa macam boleh lah nak minta syurga, ataupun rasa-rasa macam confident masuk syurga ni. Na'udzubillah, tiba-tiba berciciran di tengah jalan. Kenapa? Kerana tidak ada kepahaman atau kurang fahamnya tentang matlamat ibadah. Itu yang kita baca. Jadi hadis yang ke-16 muka surat 46, tajuk dia pelajar yang rugi. Pelajar yang rugi ni tajuk kan, ya. Tapi bukan makna budak pelajar tu budak-budak sekolah. Kita ni pelajar lah. Saya belajar, tuan-tuan pun belajar, ya. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat, kan? Dah masuk liang lahat tu maknanya tadi istilah dia sehingga mati pun, maknanya kalau boleh carilah ilmu. Begitulah maksud dia. Jadi semua orang itu adalah talib, pelajar, orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tengok, kita pernah sebut kisah Nabi Musa. Bila ditanya oleh kaum ni, dia yang alim, maka diarahkan dia belajar dengan Nabi Khidir. Dia ilmu itu pelbagai, ya. Apa yang kita dapat, kita cuba amalkan dan kita cuba sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita dan juga orang lain. Jadi pelajaran yang rugi tajuk dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa belajar ilmu pengetahuan dari jenis ilmu yang sepatutnya dipelajari hanya untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala, iaitu ilmu agama, tetapi ia mempelajari ilmu tersebut tidak lain tujuannya kecuali hanya untuk mencapai sesuatu tujuan keduniaan, maka orang yang sedemikian tidak akan mencium bau harum syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ni kita dengar, kita ngeri, tuan. Ngeri tu maksud kita takut, ya. Sebab kita ni sebenarnya tak faham. Kita ni bila kita tahu apa yang kita bawa ni cukup tak cukup, tuan, ada atau tidak bila kita nak mati. Begitulah seorang pelajar, dia tidak akan tahu apa yang dia baca tu sehingga dia diuji dengan peperiksaan. Selagi tak ada periksa, selagi itulah dia tak tahu dia faham ke tidak. Bila diuji, bila dia mengambil peperiksaan, dia lulus atau dia gagal, barulah dia tahu bahawa selama hari ni dia rasa dia dah banyak belajar, rupa cukup-cukup makan dah pada mata pensyarah dia, ya. Atau dia gagal terus, rupa dia faham sendiri, faham dia tak seperti apa yang dipahami oleh orang lain. Sebab tu dalam Quran sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Ta'ala itu menjadikan hidup dan mati nak menentukan di antara manusia ni siapa yang baik amalan. Maknanya apa? Nak tahu baik tak baik amalan, tunggu mati. Selagi dia hidup, tak tahu. Dia cakap okey, orang cakap pun okey, tapi tak okey. Dia pula rasa tak okey, orang pun cakap tak okey, sebenarnya okey. Nah, sebab tu kata ulama, maknanya tadi orang yang tawaduk dengan ilmu, dengan kehidupan dia, zuhud, dia tawaduk, dia merasa serba kekurangan. Perkara yang menyebabkan seorang itu zuhud, salah satu pandangan ialah apabila, kalau tak silap saya, pandangan Sayyidina Hasan Al-Basri, dia mengatakan zuhud itu ialah memandang lebih pada orang lain. Bukan mandang lebih pada orang lain tu kita nak jadi macam orang, tak, tapi dia memuliakan orang. Maknanya dia tengok, kalau dia rasa dia berilmu, dia pandang orang, dia rasa orang tu lebih berilmu. Kalau dia rasa dia kaya, dia pandang orang, orang tu lebih kaya pada dia. Kalau dia rasa dia hebat, orang lebih hebat, dan seterusnya. Maknanya dia tidak pernah merasa diri dia hebat melebihi orang lain. Itulah zuhud. Nah, makna dia orang yang berilmu, sudah semestinya dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia buat. Sebab tu orang berilmu, tuan, dia punya persembahan dia yang baik dan terbaik lagi terbaik. Orang yang mahir dalam sesuatu seni ukiran contohnya, ukiran dia tu kita tengok dah cantik dah. Mak ui, kita dah nak beli dah, 2,000 kita nak beli. Dia cakap belum siap. Belum siap ni, dalam ni tak habis kosong kita. Cukup lah ni, kita cakap tak, belum. Nanti minggu depan datang. Minggu depan ditangguh ni. Kerana apa? Kerana ilmu dia tidak membenarkan dia untuk buat cincai. Tak boleh, ini saya tak puas hati. Selagi saya tak puas hati, saya tak akan jual. Kita tengok kita dah puas hati dah. Jadi orang yang berilmu, dia tidak akan merasa senang. Siapa yang paling berilmu? Nabi SAW. Ya, baginda Nabi SAW pernah satu ketika Nabi cakap, Nabi nampak sahabat sedang duduk riang-riang lah, galak-galak. Maka Nabi cakap, kalau kalian ketahui apa yang aku ketahui, nescaya kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Makna Nabi ni tuan, neraka Nabi dah tengok, syurga Nabi dah tengok, segala-gala Allah Ta'ala dah tunjuk pada Nabi. Jadi Nabi ni orang yang paling banyak ilmu lah. 7 petala langit, langit ke-8 Nabi dah naik. Ya, kita ni tak ada. Adalah sikit dah lah. Kitab ni pun dah kena setahun kita baca tak habis-habis. Kan? Nabi itu ilmu tuan, Allah Ta'ala bagi, yalah, banyak ilmu. Jadi Nabi cakap, kalau kau tahu apa yang kau tahu, banyak menangis daripada kau lah. Dalam keadaan begitu pun Nabi memuliakan sahabat. Nah, tu yang Nabi ajar. Nabi memuliakan sahabat, Nabi memuliakan orang tua, Nabi memuliakan anak-anak kecil, orang perempuan, orang susah, orang miskin, anak yatim, orang kaya Nabi muliakan, orang berpangkat pun Nabi bagi kemuliaan. Sahabat, kan? Orang yang bertanya. Jadi itu akhlak. Ya. Akhlak Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita kena ikut. Jadi kita baca keterangan hadis ini, ya. Kita baca keterangan hadis. Ilmu agama adalah ilmu yang termulia sekali. Nah, ilmu agama ni tuan, dalam banyak-banyak ilmu, ilmu ni lah yang termulia sekali. Kenapa? Kerana ilmu agama ni yang mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala, ya? Yang mengenalkan kita tentang siapa kita dan apa yang kita nak kena buat. Atau dah nampak polis tuan, siapa yang tak pakai topeng kena pakai topeng, ya. Ni spot check. Saya topeng saya ada 2 dalam ni, Saya tak apa pasal saya jauh penonton. Yang ada tolong pakai topeng, takut nanti kan dia naik kita susah nak soal jawab, ya. Kerana dengan ilmu inilah manusia mengenal Tuhannya
dan mengetahui bagaimana cara-cara untuk beribadah atau memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala yang menciptakannya. Maknanya dengan ilmu agama ni kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran sebut, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang benar-benar takut, yang bertakwa kepada Tuhan itu ialah orang yang berilmu. Kata Nabi SAW, makam orang alim itu lebih daripada 1000 orang abid. Orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada ahli ibadah. Kerana apa? Kerana dia belajar, dia faham dan dia mengamalkan. Sedangkan ahli ibadah, dia tahu, dia beribadah, kadang-kadang ilmu dia pun tak cukup. Maka dalam hal ini ahli ibadah itu kadang-kadang lebih mudah diperdaya oleh syaitan berbanding satu orang alim. Ya, kita pernah dengar kisah bila iblis bertanya kepada abid ahli ibadah, boleh tak unta masuk dalam lubang jarum? Maka jawab tak boleh. Dia tanya sampai 100 orang, sama jawapan dia. Manalah boleh unta masuk dalam lubang jarum? Bila ditanya pada satu orang alim, boleh tak? Maka orang alim jawab, pastilah boleh. Lebih daripada unta boleh, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak. Kan beza jawapan dia, tuan. Begitulah berlaku pada Imam Asy-Syafi'i. Bila ditanya oleh orang, ya Imam, dia naik kaldai, berapa kaki kaldai Imam? Dia turun, dia kira 1, 2, 3, 4. Itu cakap putih, cakap Arab lah. Wahid, isnin, thalatha, arba'ah. Arba'ah. Dia kebadah memang kaki kaldai empat. Itu pun nak kena kira. Kata Imam Syafi'i, boleh jadi 3 kalau Allah Ta'ala nak. Kan? 2 pun boleh. Apa masalah? 2 kaki kaldai jalan. Yang depan kaki kanan, belakang kaki kiri. Kan? Itu dia makna jadi dia adil pada ilmu. Keadilan pada ilmu makna jadi dia pandai, dia tahu dan dia maklum, tetapi memberi keadilan kepada apa yang dia tahu tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Jadi begitulah keadaannya orang yang memberi nasihat kepada seseorang. Kita biasa dengar, carilah orang yang alim, yang mursyid. Mursyid ni apa tuan? Mursyid maksud yang boleh menyuluh seseorang kepada jalan yang lurus, yang terang. Maknanya kalau orang dalam kegelapan, dia tukang suluh. Kau pergi sini, kau buat begini, buat begini. Jadi jawapan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu banyak beza, tuan. Sebab orang yang berilmu ini dia insya-Allah akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerendahan hati dia, pandangan-pandangan fatwa dia itu terpimpin. Pasal dia minta Allah Taala. Dia rajin buat sembahyang istikharah. Dia rajin berdoa. Dia minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jarang dalam keadaan-keadaan ini dia silap. Waktu kita tengok kisah dulu, saya pernah cerita yang pencuri nak bertaubat kan. Jumpa orang alim cakap, curi. Saya tak boleh tak mencurilah. Masuk waktu kau azan sembahyang. Nampak? Kalau dalam pekah yang mencuri, jangan berdosa. Kau berhenti mencuri ni. Sebab tu dalam Quran tuan teguran kepada orang minum arak, jangan kau minum, kau mabuk, kau sembahyang. Nanti kau melarat kau baca. Kan? Sebab orang ni dah biasa mabuk daripada kecil mabuk. Tahu suruh dia berhenti kan pengsan dah ataupun mengamuk dah. Jadi jangan wala taqrabus solat wa antum sukar. Jangan kau sembahyang dalam keadaan mabuk. Perlahan baru diharamkan. Jadi itu orang alim, dia tahu, dia baca Quran, dia faham mengistimbat hukum kaedah. Jadi dia nasihat, tak apalah kau nak mencuri. Masuk waktu kau azan, kau sembahyang. Ada hadis sahabat merujuk pada Nabi, ya Rasulullah, orang ni malam dia sembahyang, siang dia mencuri. Maka apa jawab baginda Nabi? Teruskan dia sembahyang, sebab apa yang dibaca dalam solatnya itu
akan menjaga dia nanti. Nabi tak cakap dia kena berhenti mencuri baru dia boleh sembahyang. Kalau tak sembahyang tak diterima. Tak. Itu ilmu yang Nabi ajarkan. Maknanya sembahyang lah. Sebab tu tuan, kalau orang tak tutup aurat, dia sembahyang jaga, teruskan dia sembahyang, kita doa dia sembahyang. Jangan kita cakap kau sembahyang pun tak guna, aurat tak tutup, kau tetap masuk neraka. Jangan. Sebab satu hari nanti sembahyang dia akan jaga dia, insya-Allah. Makin hari dia memperbetulkan sembahyang ni, dia tutup aurat dia, lepas dia sembahyang dia makin cantik, makin cantik. Maka si pencuri ni ringkas cerita dia curi istana raja, cukup masuk waktu subuh dia bantai azan. Pasal guru ni senang lah gundik. Guru ni tak ada cakap jangan mencuri, dia suruh sembahyang lah. Tak, itu kaciknya hal kan. Ambil wuduk siap, mencuri tetap mencuri walaupun ada wuduk. Allahu Akbar, habis sembahyang. Tergamang satu istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hal? Pencuri dah. Saya pencuri. Mana mungkin raja cakap, mana ada mencuri sembahyang? Saya pencuri sembahyang kan. Guru saya cakap, curi tak apa, boleh sembahyang. Kau bukan pencuri, kau ni wali sebenarnya. Ambil separuh. Pasal kau dah azad tadi, pencuri yang sebenar dah lari. Selamat. Dia dapat kata banyak, dia pun berhenti mencuri. Satu kisah orang nak bertaubat, berhijrah. Tak lama kita nak sambut berhijrah. Berapa hari lagi tuan? Ya? Berapa hari lagi kita akan meninggalkan 1441 hijrah, melangkah kita ke tahun baru 1442. Jadi ni kuliah kita yang terakhir tahun ni lah. InsyaAllah panjang umur tahun depan. Tahun depan kita jumpa tahun hijrah. Jadi apabila disoal kepada orang, ditanya, tuan guru lah tanya ni ahli ibadah semua, aku dah bunuh ramai orang, 99 orang aku dah bunuh tuan guru. Apa jahat benar kau ni? Ada terjemahan dalam bahasa kita lah. Nak buat macam mana? Goram nak bunuh. Kau ni memang kalau bunuh seorang pun ibarat ini kan pula 99 orang. Wih, dia ni orang nak tanya, dia nak berceramah, ditikam habis 100. Kita ni nak ceramah, mana tengok kan, kau ada kopung je ni, boleh lah cakap lebih sikit. Kau tak, kita cara ceramah bongih orang. Payah juga, tak sampaikan payah, sampaikan pun payah. Penceramah pun ada yang kena kecam. Kadang kita tak berniat, kena tembak topat pula. Kita mana kenal orang tu. Tak cakap, tak boleh. Cakap pun salah. Jadi ujung ceramah jangan lupa minta maaf. Tu ya, kan? Ustaz Kazim disantau dah orang tu. Orang tu marah, disantau lah. Lama dah sakit. Kan? Dia cerita. Jadi ilmu ni Nabi kata qulil haqqa wa laqana mura. Katalah benar walaupun pahit. Tapi kita agak-agak lah. Kalau kita tahu ataupun ada orang yang kang ustaz sentuh soalan dia nak nembak seorang, kita pun kena hati-hati ke, kan? Kadang ada juga yang tu. Kang ustaz cakapnya, lepas tu bila kita cakap dia tenang orang lah. Tak boleh, bahaya. Ada niat lain. Niat ni yang payah ni. Jadi bila dibunuh kan cukup 100. Lalu dia berjalan jumpa ada satu orang alim. Dia tanya, tuan, saya dah bunuh 100 orang, yang 100 baru kau jawab tadi. Saya nak taubat mana ni? Nak dia baik. Maka kata orang alim macam mana? Boleh. Tak apa, kau nak bunuh 1000 orang pun kalau kau minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Sebab dia tahu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, hamba ku datang kepada aku dengan dosa sebanyak bumi, lalu dia minta ampun kepada aku, lalu aku beri pengampunan sebanyak itu juga. Datanglah hamba-Ku kepadaku dengan dosa setinggi langit, lalu dia memohon keampunan, lalu aku beri pengampunan sebanyak itu juga. Sebab itu Allah Ta'ala mewajib atas diri dengan sifat rahmah. Ya, Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang lain, Allah Ta'ala cakap wajib kasih sayangku ke atas orang yang berkasih sayang kerana aku, saling kunjung mengunjungi kerana aku, bersilaturahim kerana aku, dan berhijrah kerana aku. Berkorban maknanya daripada benda yang dia elok, dia hijrah, dia korbankan segala yang dia suka kerana Allah SWT. Wajib kasih sayang Allah Ta'ala. Itu dah. Jadi bila tahu, dia cakap bolehlah, taubatlah. Kau pergi sekian kampung, di sana ramai orang alim yang boleh kau belajar, tempat pun elok.
Maka dia pun berjalan dalam perjalanan dia meninggal. Maka datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab cakap, orang jahat aku nak buat ke neraka. Malaikat rahmat cakap, nanti dulu dia nak bertaubat, aku nak buat dia ke syurga. Maka datang satu malaikat. Dia cerita ni Nabi cerita tuan, ya, berlaku pada zaman sebelum tu. Maka diukur dia jarak dada dia ke tempat masing-masing. Kebetulan dada dia mengarah ke tempat yang baik, tak jauh dah. Ya, dalam sebahagian riwayat mengatakan Allah Ta'ala lipatkan bumi, rapatkan tempat yang baik dengan tempat dia meninggal. Maka selamat tuan. Belum bertaubat baru nak kira-kira bertaubat. Jadi itu ilmu tuan, ya. Kalau kita ada ilmu, kita kena manfaatkan ilmu kita itu, dan kita kena jadikan ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu inilah mereka akan dapat menyelamatkan diri daripada api neraka dan akan dapat melayakkan diri mereka sebagai penghuni syurga. Maknanya penyusun menyelamatkan diri daripada api neraka. Ini yang pertama tuan. Sebab tu dalam doa kita banyak kita minta selamatkan diri daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lagi apa lagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Kita minta jauh, dalam tu tak ada ayat dan masuklah kami syurga. Tak ada. Maknanya minta selamat daripada api neraka yang banyak. Jadi kalau dah selamat daripada api neraka, ke mana nak pergi tuan? Insya-Allah masuk syurga. Ya. Sebab tu jangan lupa, ya, setiap kali lepas maghrib dan subuh kurang-kurang, ya, pada dua waktu ni istighfar 7 kali. Lepas tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Bila dibaca saja, maka neraka pun berdoa kepada Allah Taala. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka. Neraka pun berdoa, ya Allah jauhkan aku daripada orang ni. Lagi saling menjauh. Tu. Ya. Sebab tu kalau kita faham tuan, kita takut nak tinggalkan. Macam kita fahamlah kesannya piuk kalau di jorang dah koring, apa akibatnya meletup, takkan kita tinggal dah, melainkan kita padamkan api dulu sebelum kita keluar rumah. Betul tak? Sebab mara bahaya itulah. Kita tahu mara bahaya wabak yang sedang melanda ni, kita boleh-boleh selamatkan diri kita, ya. Kita ikutlah SOP tu. Minta dijauhan, kita berdoa, kita berusaha, kita berikhtiar, kita ikut kaedah. InsyaAllah orang yang berusaha, Allah Ta'ala pasti beri pertolongan. Jangan kita sedar, kan, menyerah diri, tak boleh. Jadi ilmu agama ini adalah ilmu yang menjembatani antara dunia yang fana ini supaya seseorang dapat menyeberang ke negeri syurga yang tidak ternilai harganya. Maknanya kat dunia ini can kan, can kat dunia ni untuk kita buat kumpulkan seberapa banyak untuk diri sendiri. Boleh kalau ke akhirat nanti ada can nak pau orang lain yang buat salah kita, tapi wallahu alam beribu tahun nak nunggu tuan oi. Beribu tahun. Ramai orang yang minta, Nabi cakap minta masuk ke neraka tahu. Tak payah hisap lah, tak payah nak disoal jawab, masuklah tahu neraka. Kerana azab jadi mahsyar, tak boleh tahan. Jadi kita minta berlindung daripada azab mahsyar juga tuan, ya. Berdoa azab kubur, azab mahsyar, ya. Makna yang tadi segala-galanya lah, yang makna yang tadi memberi ujian pada kita. Sirat tu pun ujian juga, mizan tu pun ujian juga. Mana kalau tak lapis habis, tak lapis habis. Sebab tu ulama cakap kalau dalam kubur pun dah tak lapis, payah cerita. Kalau trial pun dah fail, pesos pun dah. Ramai yang kata. Tapi ramai juga yang lapis trial tak boleh. Ada. Ya, ada kaul mengatakan ada orang yang dalam kubur lapis, kat mahsyar dia tak lapis. Ada juga. Tapi dalam kubur pun berapa lama nak duduk tuan? Jangan kita dalam kubur pun minta lapis. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qubri wa fitnatahu wa azabin nar. Minta jauh daripada fitnah kubur, azab dia. Kita nak azan ke nak terus?
Terus azan. Kita berhenti azan dulu jap ya. Kita lepas azan. Insya-Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد العالمين. اللهم رب هذه آت محمد وبعثه. Alhamdulillah. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan.
Maka kalau ada seseorang yang menggunakan ilmu yang mulia ini hanya untuk mencari harta benda dunia yang sebenarnya tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala, maka ia telah menyalahgunakan satu anugerah besar yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala, dan patutlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memurkainya dan menghalangnya daripada memasuki syurganya, kerana dia sendiri telah merosakkan jambatan yang menyampaikan ke negeri syurga. Maknanya orang yang mengaji agama kerana nak kebendaan, kerana duniawi. Aku nak belajar, besok aku dah pandai, lepas tu aku dapat tu dapat ni habuan, dapat macam-macam. Bagus. Supaya aku dikenal sebagai orang alim, dapat kedudukan, dapat pangkat dan sebagainya. Jadi niat dia tuan-tuan, ya. Dia belajar supaya dia nak berdebat. Hari ni kau cakap aku bodoh, tak apa, aku pergi belajar, balik esok kau tunggu masing-masing. Aku debat dengan kau tak boleh jawab nanti. Maka bukan kerana Allah. Adakah mengaji ilmu saja? Semua, tuan-tuan. Apa saja yang dilakukan bukan kerana Allah, tertolak dan berdosa. Dalam keadaan dia nak buat ibadah, dia melakukan dosa. Dalam dia semayang, dia riak, dia telah melakukan syirik. Makna dia bukan kepada Allah yang dihadap, kepada sesuatu yang lain. Satu yang lain ni pula bukan makhluk, malaikat dia tak nampak, jin pun dia tak nampak, manusia lah. Saya selalu sebut Allah Ta'ala di pada mahsyar, mana orang yang riak, Allah Ta'ala perintah ambillah cari orang-orang yang dahulu kau riak nak tunjuk dengan dia di dunia, pergi minta pahala dengan dia. Orang tu pun minta pahala sama Allah Ta'ala. Macam mana kita nak minta pahala dia? Manusia tak boleh bagi apa-apa. Maka penyesalan lah yang timbul. Habis kalau dah terbaik macam mana? Istighfar, minta ampun, taubat. Ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, aku taubat, aku laru, aku sosek, aku hilang pedoman selama ini. Aku tinggalkan segala-gala tu semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Betulkan niat. Sebab tu Nabi cakap innamal a'malu binniyat wa innamal likum liru'im manawa. Mesti ada niat, dan setiap orang dia yang tahu apa yang diniatkan. Sebab tu kita jangan memandai nak menuduh niat orang. Dia tu kan ikhlas, sudah kita pula tahu orang tak ikhlas. Kita ni siapa yang dia bagi tu ada udang sebalik mi tu, la ilaha illallah, berdosa tuan. Itu tuduhan fitnah nama itu. Walaupun kita kenal orang tu, tapi pada ketika dia melakukan itu, niat dia kerana Allah, kita pesongkan, kita mandai-mandai, maka kita berhutang dengan dia tuduhan. Sebab tu kita jangan menuduh. Walaupun secara lansam, tapi hati kita tepat nak kena dengan dia, kan? Ada lah orang tu, nama tak sebut, dia tak sebut nama, kan? Dia sebut orangnya, tapi niat kita tuju kat dia. Ada orang tu beli kereta baru, ada tujuan tu, nenek-nenek dia sedekah ben jenazah tu pun kan ikhlas tu dah, dia padahal orang tu ikhlas. Kita menuduh. Sebab apa? Sebab kita ni lebih tahu apa yang ada dalam hati tu. Kan itu kerja Allah Ta'ala. Kenapa kita nak ambil? Jangan berdosa. Kita sendiri istighfar. Kita mengaji dengan penuh keikhlasan. Kita mengaji kat rumah kita seorang tinggal rumah. Ya, orang ni kata ulama diuji bila mana dia tinggal seorang, itu ujian paling tinggi. Sama ada dia nak buat baik ke dia tak nak buat baik. Jadi kalau dah tinggal seorang, dia mengaji, buat baiklah tu. Tak ada orang nak ditunjukkan. Tengah dia mengaji adalah jiran lalu, Assalamualaikum. Maka terdetiklah mati, mesti orang tengok, wah aku tengah mengaji, contoh kan. Berdetiklah mati tu. Habislah satu muka, dia pun mengaji. Oh mengaji, dengar orang cakap, oh mengaji, tunggulah kejap kan. Kita pun mengajilah, bertambah sadap dan sedikit kuat. Sebelum tu pelan. Bila dah ada dengar orang kat bawah menunggu, kita tajwid kita pun canggih sikit. Adalah lintasan tu sikit, padahal tak ada niat, asal maka pun nak kena buat astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan aku, ya Allah, kan, ampunkan aku, ya. Ini tertiba ni ad hoc punya riak dah sampai dah. Sebelum tak ada nak tunjuk kat siapa, tak ada orang. Istighfar cepat-cepat. Ya, istighfar. Astagfirullahalazim. Sebab setan dia tunggu masa, tuan. Iblis dia nak masuk, dia tunggu masa je. Ngajilah kawan seorang tu. Sebab tu dia hati ni bila kita berjalan dia berhenti, bila kita berhenti dia berjalan.
Jadi iblis tu bila kita berhenti masa hati berjalan tu, dia masuk. Kan? Macam kita sembahyang. Sekarang ni kita semua khusyuk. Apa yang saya cakap ni tuan-tuan dengar, ya kan? Baca, kita faham. Tapi bila kita berhenti bercakap kan, kita dah diam, hati kita berjalan. Masa tu iblis masuk. Ada tertarik kalau ni. Dia tertarik kopi. Dia berjalan, dia tengok mana ada kan. Sekarang tak boleh. PKP mana boleh minum. Dia berjalan tu mengarang. Apalah, guard lama bona tutup itu kan. Apa masalah dia nak betul nak repair tu? Kacau betul lah. Dah lah kad dia berjalan tu. Hati. Jadi macam mana ubah istighfar, mengaji, sedekah, zikir, selawat, buat baik, habis dah senyum. Senyum tu ubat hati kan. Senyum itu Nabi cakap sedekah. Sedekah ni bukan duit. Sedekah tu maksudnya sedekah benar. Sedekah itu benda yang benar, yang baik. Sebab tu dalam hidup ni tuan, Nabi ajar petua, kalau kita nak confuse lah, ada banyak kaul lah. Contoh apa? Contoh seokok lah, seokok. Dalam surau ni tak ada merokok berani lah saya sebut, tempat lain tak berani. Seokok ni kadang kita rasa, ada ulama cakap haram, ada ulama cakap tak haram. Aku nak ikut yang mana ni? Haram kan tak haram ni? Ada orang kaul makruh tahrim, dokek-dokek haram, tapi tak haram, makruh ya. Mula kita ingat lu makruh tu apa? Makruh itu dilakukan tak berdosa. Ya, itu hukum dia ya. Tetapi ditinggalkan dapat pahala. Kita tak nak berdosa ke dapat pahala? Kita nak untung ke atau nak biasa ya? Kalau buat dapat untung, tak ada kan macam ni ya. Orang lain semua buat, itu meninggalkan dapat pahala. Buatlah. Kata Nabi, apabila sesuatu tidak menenangkan jiwa dan kau tak nak orang tahu, tinggalkan benda tu. Apa yang kita buat tak menenangkan jiwa. Contohlah kalau orang seokok kan, bini marah, anak marah, habis semua marah. Kalau naik kedai makan tak boleh, aran tak boleh, apa benda ni kan. Tak tenang betul lah jiwa nak buat kerja terperanjat. Ingat kesihatan datang. Mana tak tenang jiwa? Satu. Yang kedua, tak nak orang tahu. Bukan seraban ni kot nampak ada orang yang seokok ni tak boleh jadi ni. Jatuh saham ni, nyuruk. Tak nak orang tahu. Tinggalkan. Dalam ibadah senang tuan. Ni duit siapa ni? Dalam rumah dan duit dan lah. Ambil. Lepas tu hati tak tenang. Entah duit orang datang. Entah duit nak bayar tu. Entah duit. Letak balik. Lepas tu tak nak orang tahu. Siapa ambil duit RM20 atas meja tu? Nah tu kan. Tak ngaku dah. Ngaku je lah. Jadi ketenangan hilang. Orang tahu pun kita tak nak. Maka tinggalkan. Apa lagi? Banyak benda lagi. Bukan orang. Orang lelaki, kita tak nak rumah kita tahu. Tak betul lah tu. Kan? Dalam WhatsApp group. WhatsApp group. Zaman kecil, sekolah rendah lain. Sekolah menengah lain. Universiti lain. Dah kerja lain. Pencen lain. Dia ada banyak grup. Kan? Surau lain. Masjid lain grup lah. Jadi macam-macam grup. Saya tengok. Ikut tengok gambar ni. Orang lain tahu habis ni. Kan? Dan tengok. Pas ya. Kan orang lain, orang rumah tengok marah dah. Apa orang tengok dah tergamang. Jadi tak betul lah tu, senang ya, sepel lah. Mana ilmu ni kalau kita tak ambil guru, itulah satu pedoman ya. Satu pedoman, satu petua. Kalau kita pakai baju pun sama. Tak sesuai lah, macam tak selesa, tukar baju lain. Tapi kok macam tak selesa semua sampai 5 jam tukar baju, tu namanya bahaya. Itu namanya penyakit was-was. Jangan ambil wuduk sampai kuyup. Itu tak betul. Itu ilmu yang tak mendalaman lagi juga tu. Ya. Maka dia telah menyalahgunakan satu negara besar. Patutnya dia boleh masuk syurga dengan ilmu, tapi dia telah merosakkannya untuk menyampai ke negeri syurga. Jadi macam mana nak buat ni? Ada orang cakap ibadah banyak tapi tak ikhlas, tak jalan. Betul lah. Tanam banyak tak berjaga. Bila dia nak buah? Tanam 100 hektar musangking. Nak beli racunnya sekian, beli baju sekian. Racun yang ekar yang ke-70, ekar yang pertama dah somak balik, tak terkelimbih. Buat seorang. Hulu ke hilir mati dalam kebun. Buah tak dapat. Tanamlah 3 batang, dapat jaga elok-elok.
Tapi janganlah 3 batang tu jabur satu dunia. Orang lain dah tanam beribu ekar, banyak kaedah lain boleh dipakai. Kita habis dah tu ya, tak jadi juga, kan? Jadi kita rasa-rasalah. Sebab apa? Kalau dalam urusan dunia, Nabi cakap, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau lebih tahu urusan dunia kau. Kalau kita seorang ni, seorang nelayan, kita tahu boat ni macam mana, mana nak parking, jaring apa, semua kita tahu. Kalau kita engineer pun kita tahu apa peralatan ni, mana kita punya helmet, kita punya boot. Kalau arkitek, kalau accountant, semua masing-masing tahulah. Maka masing-masing ni jadi dibebankan dengan kerja harian, tak boleh tidak, dia wajib melakukan ketaatan dan ibadah. Maka dia ikutlah cara dia, kan? Macam doktor bedah, dia boleh jamaah sembahyang. Kita duduk mengular main saham nak jamaah sembahyang pun dah. Janganlah buat macam tu. Dia tak boleh keluar daripada OT tu, operation theater tu. Kalau dia keluar, berhenti orang tu punya anggap kan, meninggal orang tu. Jadi dia kena jaga 8 jam tu. Dia pada pukul 11 tadi dia operate sampai pukul 7, pukul 8 malam kan. Dia nak pergi payah. Jadi dia jamaah dia. Tak boleh kasar, jamaah lah. Zuhur masa contoh. Yang kita leko ngadap komputer, ngadap telefon, nak jamaah sembahyang. Apa benda? Itu ilmu yang payah. Tak pakai lah tu. Sungguh malang nasib pelajar ini, kata beliau. Dia bukan hanya sekadar dihalang daripada masuki syurga, bahkan bau harum syurga pun tidak akan dapat diciumnya. Ini lagi bahaya. Masuk tak lepas. Syurga ni wangi. Sedangkan semerbak bau harum syurga itu sudah dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun sebelum sampai kepadanya. Pergi Mekah 8 jam naik kapal terbang tu. Kalau berjalan kaki mungkin setahun ke. 8,000 kilometer dah tak kan? Kau 5,000 kilometer. Beribu-ribu lah kilometer. Tapi boleh sampai kalau jalan kaki. Ini 500 tahun, lagi jauh. Tahu berapa kali putar bumi ni. Tak terbau harum dah. Itu syurga. Sebab tuan, orang soleh bila dia meninggal, dibukakan pintu syurga tu terus arah ke kubur. Sebab tu ada orang bau wangi kubur ni. Ya. Orang yang jahat dibukakan pintu neraka sampai bahang kat kubur kan. Tu yang kubur berasap mungkin tu, kubur berapi, kubur berasap. Semua tahu buat drama. Komen takut kita tengok tu, pasung puaka lah, tajuk apa lah. Berapi kubur lah, tak lalap tidur. Bilik air kat luar, tak ada dah. Biarlah tahan sampai ke pagi. Pasal kubur berapi punya pasal ni. Kan? Cukup berbahaya. Dia tahu tu. Pasal dia kubur orang jahat, dia bunuh orang, hidup merampak menyamun bunuh orang, bila mati berapi kubur, berasap. Maknanya panas. Ya, hukum akal mengatakan ada asap pasti ada api. Itu hukum akal. Kan? Dalil wadai, dalil qat'i kita belajar dulu. Maknanya ada api, ada asap, ada api. Maknanya panas, berasap. Kan? Jadi itulah tuan. Bukan saja dalam menuntut ilmu, setiap perkara. Kita banyak baca hadis yang orang puasa dapat lapar dan dahaga saja, orang yang berjaga malam tak dapat apa juga melainkan mengantuk letih. Kalau yang dilakukan itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan, niat dan berdoa. Ya Allah, aku keluar mencari rezeki ni kerana-Mu ya Allah, permudahkanlah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kaedah tawakal. Sebab tu dia ajar masa nak keluar rumah, ini dah nak balik, tawakal lah ya Allah. Dapat tak dapat sudah, dah habis dipunggah sepanjang hari, akhir tawakal. Salah konsep tawakal tu. Tawakal ni apa? Tawakal ni menyerah Allah Ta'ala. Belum buat, serah dulu. Pasal aku tak ada daya upaya. Ujung dia la haula wala quwata. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku ini kepadamu. Tak ada daya upaya aku untuk melakukan ketaatan, tak ada daya upaya aku untuk menghindarkan maksiat, melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Dah serah Allah Ta'ala, melangkah kaki kanan keluar. Tu baru betul konsep tawakal. Ini kita kena doa usaha last tawakal teh. Tak ada apa lah last tawakal lah. Nak poi tu tawakal.
baru betul. Ini tak dah sonjo nak balik, hai tawakal lah ya Allah, buat-buat dah kan, dapat dah pagar tu, yang pagar roboh koror gimau habis semua masuk, pasal dah last dia dah buat, dia lupa nak minta Allah Ta'ala daripada awal lah. Nah, sebab tu surah Asma' dia bagus, dia bagi tahu apa, ayat surah 44 surah Al-Ghafir kan, ayat 44 lah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusan kepada Allah, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat, maha mengetahui akan urusan hamba ni tadi. Makna kita sorahan semua. Wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah aku serahkan segala urusanku, urusan hidup dan mati. Kita dah berikrar dalam sembahyang, tapi kita tak faham sebab kita tak nak mengaji pun dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Habis kita baca tadi, lepas tu habis sembahyang, kalau tak dapat projek ni matilah, habislah. Telah baru tadi serah Allah Ta'ala ni, tak pergi dinner kena potong kan, dia tak nampak, tak datang table dah bayar, tak datang kan, marah orang ni kan, dipotong kan, terus tak dapat projek dia, dah lari. Rupa yang dibaca tadi betul-betul yang kena hafal masa jam 3 dulu. Kau tak dapat kena berdiri sepanjang hari atas kursi. Dia pun hafal, dia pun baca sampai ketua, tapi tak faham. Sebab tu sahabat bila tahu apa dia punya fadilat doa iftitah ni. Doa iftitah ni doa, nama pun doa, ya. Makna tadi tak ada, dia tinggal baca dah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Baca sampai habis. Sebab tu kita pun kena amal don. Walaupun sembahyang sunat, baca apa itu faham. Inna salati, salatku, wa nusuki, amalanku. Makna tadi ibadah yang kita buat ni, segala-gala sedekah jariah kita, infak kita, apa wakaf, segala-gala yang kita buat lah. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Hidupku ini ya Allah, perjalananku ini semua kerana-Mu ya Allah. Tolong jangan kau lepaskan aku melangkah sendirian ya Allah. Tolong. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakanlah daripada sisi-Mu kasih sayang kepada kami, dan bimbinglah setiap yang kami lakukan ini. Jangan lepas ni Allah, sebab kita kalau berjalan sendirian tuan-tuan, tanpa pertolongan Ta'ala, banyak perkara yang salah kita buat. Tak kisahlah siapa pun, ada keadaan kita tersilap, minta. Sebab tu bila dah istikharah, bila dah minta tak dapat, jangan mengamuk, jangan sedih, ya, jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Ini sifat yang terkeji, yang tercolo. Jangan dah panik dah ustaz, berdoa ustaz 8 tahun ustaz, ke Mekah berapa kali, tawaf setiap kali tu berdoa, tak lapis juga kan, tak boleh. Ingat cukuplah, dah cukup. Jangan doa kalau kita tak dapat di dunia, Allah Ta'ala simpan untuk kita di akhirat. Sebab doa itu ibadah. Kenapa ibadah? Sebab doa itu kita minta pada siapa? Minta pada Allah. Kita tak minta pada yang lain. Kita minta pada Allah. Ingat, minta pada Allah. Apa yang bersabit dengan Allah Ta'ala, kita ingat lalu macam air sungai mengalir. Tak. Benda itu tercatat. Begitu juga pada manusia, pada makhluk. Kita berharap kita ni tercatat juga. Kau nak jawab. Kenapa kau pikat pokok tu kau percaya pula ni? Kenapa kau cincin tu kau cakap boleh ni? Kenapa itu ni? Kenapa tongkat? Tak boleh kita jawab. Parah. Jadi minta ampun. Istighfar sekurang-kurang 70 kali ataupun 100, 1000, 10,000 lagi elok. Sepanjang hari astagfirullah, 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 astagfirullah. Amalan 21 hari, insya-Allah automatik kita istighfar jadi entah. Astagfirullah, astagfirullah. Walaupun kita buat apa, kan? Macam banyak kita tengok tuan-tuan guru bila dia ceramah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina, sebab dia berselawat ya. Jadi dalam dia bercakap pun dia termasuk juga selawat. Ada beberapa orang tuan guru kita tengok buka Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan dia lupa, tapi dia ada lazim, dia kelaziman dia berselawat sampai dia bercakap pun keluar ya. Allahumma salli. Kalau kita ramai nyanyi bersama, tengah nyanyi, tiba nak nyanyi keluar, tiba lagu syup dah, lepas tu masuk balik. Kan? Nah, disambung dengan lagu radio sampai dia buat kerja orang menyanyi dalam hati, keluar sekali. Daripada nyanyi, biarlah kita berzikir
biar kita berselawat, biar kita istighfar. Ya, apa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di luar dan di dalam, yang dilafaz atau yang tidak dilafazkan. Kita simpan dalam hati, berdosa. Nyampah betul dan tengok dia tu macam berdosa. Jangan kita ingat orang tak nampak, kita senyum, apa khabar, dalam hati menyampah betul. Macam mana lah kau boleh ada kat sini? Berdosa tuan. Jangan bermain. Malaikat tu tulis tu. Dosa. Tu namanya dosa hati. Sebab tu kitab ni penawar hati, ya. Hati kita kalau rasa-rasa macam nak menyerong tu, kita betulkan. Mudah-mudahan ya orang yang berakhlak mulia ni tadi kan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terpancar kemuliaan macam tuan-tuan nak tengok muka sejuk, ya kan. Ikhlas semua. Padahal saya punya level nak nyampai ni, nak masuk ni apa, audio kuliah ke apa, bukan level tuan, ilmu tak ada, baca buku kadang saya tak ada nak baca komen apa, tak pernah saya nak baca, takut tak apa di khabar ada orang. Kalau ada yang tak puas hati, saya selalu pesan telefon ataupun bagi tahu, bukan tak puas hati, salah tak nak diajar kan, tak ada masalah macam tuan-tuan. Berarti setiap habis kelas saya akan buka, okey, kita buka. Kalau ada apa yang nak dibetulkan, ditambah, atau yang tak apa nak jelas, kalau saya boleh jelaskan, saya jelaskan. Ada? Sebab dua perkara kita tak boleh lagi. Yang pertama, takdir, qada dan qadar. Yang kedua, mulut manusia. Orang akan bercakap. Orang buat elok pun dia bercakap, orang tak buat elok pun dia bercakap, orang tak buat apa-apa pun dia akan bercakap. Sampai kau orang yang tak berguna pun jangan sedih. Kau jangan sedih sebab jadi orang yang tak berguna, kerana ketidakberunaan kau boleh dijadikan contoh yang buruk kepada orang lain. Pun ada guna juga. Tetap ada yang nak dicakap dengan dia tu. Ada tuan yang ya. Baik, tarikat ya. Tuan tanya pasal tarikat. Kita di Negeri Sembilan kita ada enakmen tarikat tasawuf. Dia tarikat ni biasa dia kaitan dengan tasawuf lah. Dulu kita dah sebut 3 cabang ilmu agama. Yang pertama tauhid. Tauhid ni ilmu usuluddin. Yang kedua syarak. Syarak ni ilmu fiqh. Yang ketiga batin. Termasuk kitab kita baca ni, batin ni tasawuf. Maknanya kerja hati, tak nampak. Syarak dia selesai, faham dia, tauhid dia okey. Sekarang dia nak menjaga ibadah ni, jadi batin, iaitu hati. Hati ni ialah dia raja. Ala innama fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wahyal qalb, kata Nabi, dalam badan itu ada sekutul daging atau darah. Kalau dia baik, baik seluruh anggota badan. Kalau dia rosak, rosak seluruh anggota badan. Itulah dia hati. Jadi tarikat ni maksudnya perkataan tarik, iaitu jalan. Adakah kena masuk tarikat ni kalau kita tak ada masuk macam mana ni hati kita? Bukan. Tarikat ni, tariklah jalan. Jalan nak ke mana? Jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kena tuju? Bukan maksud dia tadi nak menuju ni, kita ni dah ada okey, kita dah faham dah. Tetapi kaedah, ada jalan highway, ada jalan lama, ada jalan air, ada jalan udara. Nak pergi Pulau Pinang boleh ikut daripada Port Kelang sampai Penang. Nak ikut highway boleh ikut highway sampai Penang. Nak ikut jambatan pertama boleh, nak ikut jambatan kedua boleh. Nak naik ferry pun boleh. Kalau naik jambatan balik naik ferry free, tak payah bayar. Nak ikut jalan lama boleh, ikut Selangor Kuala Selangor sampai Tanjung Malim sampai juga. Tak nak naik ni, naik ke Tabang sampai juga. Ada tak lalap mata sampai? Ada. Dia tak naik apa-apa, lalap pun teh Doraemon kan. Pintu ajaib dia buka dah sampai ke Penang. Dulu ada orang-orang alim-alim, orang wali-wali karamah. Jadi itu jalan. Kenapa kena ada jalan? Sebab jalan ni macam saya sebut tadilah, ada yang capek, ada yang ni dia jelas.
Jadi tarikat ni kebanyakannya, bukan kebanyakan, memang tarikat ni dia ada amalan. Jadi amalan ni tadi merujuk kepada masing-masing punya ni lah, ya. Maknanya ada yang lebih pada selawat, ada yang zikir, ada yang zikir dia kuat, ada yang zikir dia perlahan. Ada yang kena bersuluk, maknanya bersendiri, ada yang kena berpuasa, ada yang biasa-biasa, ya. Kalau di Negeri Sembilan, Ahmadiyah lah, ya, yang ni dia. Tarikat Ahmadiyah, Sidi Ahmad Ibn Idris. Jadi dia ada zikir dia ada kitab Ahzab, ada amalan dia yang nak kena baik. Kalau Syaziliyah pun begitu juga, kan? Dia ada apa nama, Hizib Bahar yang bisa dibaca, ataupun Wirid Maklum dia, ataupun Dalailul Khairat, kitab selawat juga. Kemudian macam-macam lah tarikat. Jadi bertarikat ni apa hukumnya, wajib ke tidak? Tak adalah wajib dah, ya. Makna orang tak bertarikat jangan sedih. Tasawuf ini bukan tarikat, dan tarikat itu bukan tasawuf. Cuma tarikat itu jalan as-salik, iaitu orang-orang yang nak menuju pada Allah SWT. Dia kena ada satu bendera lah orang cakap. Macam negara, dia kena ada negara. Bila ada negara, dia kena ada nama, ada bendera, ada pemerintah, ada rakyat. Kalau dia seorang, dia tak dipanggil gajo, rakyat dia tak ada nak mengajo kat siapa. Kita merintahan seorang, nak merintahan siapa? Rakyat pula, kalau ada ramai, tentu ada seorang pemerintah. Kena ada gajo, begitulah. Ya, kalau itu, kalau boleh, ada peluang, bolehlah masuk. Tapi saya tasawuf, Ustaz, saya tak bertarikat, tak ada masalah. Sebab tasawuf ni dah wujud lama. Zaman anak Nabi Adam dah ada tasawuf. Bila nak dibunuh, dek abang ni tadi, adik ni, adik cakap kau bunuhlah, aku takkan lawan. Tasawuf lah tu. Kau bunuhlah aku takkan angkat tangan membunuh kawan atau melawan, tak ada. Akhir dia mati. Kenapa? Dia menghindarkan ajidal, pertelingkahan, pergaduhan. Itu tasawuf lah tu. Lagi apa? Banyaklah tuan, ya. Pada zaman Nabi, sahabat-sahabat yang merendah diri, Sayyidina Abu Bakar tak bagi salam, Sayyidina Umar rasa sedih apa hal, mengadu ke Nabi. Sayyidina Abu Bakar cakap, ya Rasulullah, aku pernah dengar Rasulullah cakap, bang, siapa yang mengucapkan salam pada saudara, maka bagi dia mahligai dalam syurga. Aku hari-hari mengucap ke Umar, aku nak dia pun ada mahligai juga, maka aku bagi dia peluang pula bagi salam. Tasawuf lah tu kerja hati. Tasawuf ni kerja hati. Tarikat itu adalah rumah untuk diduduki orang-orang yang nak menjaga hati. Sebab dia ada satu guru yang boleh mentarbiah dia, yang boleh marah dia. Macam saya ni bukan guru, dan saya tak boleh marah tuan-tuan. Ni apa hal ni? Duduk. Tak boleh. Tapi di dalam tarikat, orang tu bersedia untuk memberi dia ni, meletakkan diri dia makam murid, muridin, dan dia bersedia untuk masyaikh, para syekh dia mentarbiah dia. Dia rela kena marah, rela kena suruh, macam budak, kau duduk luar, kau ni duduk luar, kan? Kau dah selalu tak datang zawiyah. Zawiyah tu maksud sudut lah tempat dia orang ni. Kau ni khidmat masyarakat, macam tu lah. Sebab apa? Dalam tarikat, syekh itu adalah ayah yang mendidik, maknanya ayah rohani dia, jiwa dia. Walaupun syekh itu muda daripada dia, tapi apabila syekh itu memberi arahan, dia ibarat kata bukan menghambakan diri, mana tidak. Dia khidmat dia, maknanya dalam kerohanian, ya. Tapi nak kena faham juga, ya, sebab bila bertarikat dia bukan eksklusif, maksud orang yang tak masuk tu orang yang jahil atau orang yang tak faham, orang yang tidak bertasawuf, tidak. Ada juga separuh yang bila dia bertarikat, dia mana orang tak terikat ni macam ni orang ni tak faham ni, tak tasawuf. Ni orang ni dia pekah, ni orang ni dia tak faham, dia bawah kita langit ketujuh. Salah. Sebab Imam Syafi'i cakap, aku risau orang sufi ni dia akan bermalas-malasan dalam ibadah. Malas-malas ni dia berharap, ya, hati baik cukup. Ini semayang bukan tentu terima ni. Kita semayang 2 rakaat sama dengan 1000 rakaat dia orang punya semayang. Payah. Jangan, ya. Sebab tu orang nak tasawuf dia mesti kena pandai pekah. Semua orang-orang tasawuf dia pandai pekah, tuan. Siapa orang tasawuf? Imam Ghazali. Buka kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, karang Imam Ghazali. Itu kitab pekah.
Daripada ambil wuduk, mandi bagaimana, masuk masjid, bersuci apa semua dia ajar. Kan? Imam Ghazali itu satu orang ahli sufi yang hebat. Tapi dia pandai fiqh, alim dia fiqh, asal dia bermula pada fiqh. Kok tasawuf tak pandai sembahyang tak guna tuan, atau langsung tak sembahyang, bukan tasawuf nama itu lah. Itu tasawuf nama itu. Kaki tasawuf dia pun dah. Dia gambap jangan kita ikut. Dia khabar sembahyang niat dia, kita ingat Allah Taala cukup teh. Itu dia orang tu semua kerja tubuh itu teh. Wih, payah tuan, jangan ikut. Dia boleh berjalan atas air, peduli anda. Walaupun dia boleh terbang macam burung, kalau dia tak sembahyang, dia tak puasa, zakat tak bayar, haji tak nak bagi, tinggalan. Itu keadaan dia. Dia orang yang tasawuf, syariat dia jaga oleh elok. Itu yang sembahyang sampai 1000 rakaat. Orang tasawuf yang puasa, yang sembahyang, yang menolong orang, itu orang tasawuf. Dia bukan duduk tak peduli masyarakat. Tak. Dia menyampaikan yang ahli tasawuf, ulama-ulama besar tasawuf, tarikat-tarikat semuanya alim, ya. Syekh Muhammad Said, Sidi Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi, yang tokoh ulama yang hebat. Dia alim, dia faqih, dia sufi, dia karamah, beribu murid dia mengajar, dia menyampaikan ilmu. Kan? Begitu keadaan. Jadi tarikat ni tak wajib, tapi kalau boleh ada peluang masuk, masuk. Sebab di situ ada zikir yang akan membimbing kita. Ya, Imam Ghazali dia tak ada tarikat apa, tapi dia pun ada zikir khas Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat bacanya. Ada baca. Sebab kalau ni, kalau Ahmadiyah kita selawat azamiyah baca, istighfar kabir, Fatihatul Aurat, kan? Banyaklah. Itu tarikat. Tarikat ni senang cakap negeri yang ada bendera. Tapi tak ada masuk lepas tu nak berperang orang solat. Tidak. Semua mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang boleh lebih tarikat, silakan. Tak ada masalah, tapi jangan action. Aku banyak tarikat, kau jangan main aku duduk atas, kau duduk bawah. Tak boleh. Dia saling kasih mengasihi. Dia takkan lari daripada apa yang Nabi ajarkan. Kita Islam, semua Nabi kita sayang. Orang tak Islam, dia tak sayang Nabi kita. Dia tak mengaku, tak mahu dah. Sedangkan disebut jas Nabi ba'dukum Muhammad. Akan Nabi datang Nabi selepas kau bernama Ahmad, dah tahu. Dalam Quran sebut mereka itu, Yahudi ni tadi Ahlul Kitab mengenali Nabi lebih daripada mereka mengenali anak pinak mereka sendiri. Sebagaimana dia kenal anak-anak, macam tu dia kenal Nabi Rasulullah ni. Sebab itu dia tahu nama akan datang Ahmad, Muhammad, dia tahu. Sebab tu Abdul Muttalib dalam kisah bila pergi berniaga ke Yaman, diceritakan akan datang nanti Nabi bernama Muhammad, masing-masing letak siapa dapat anak ataupun cucu letak Muhammad. Ada berapa orang nama Muhammad. Kebetulan Rasulullah lahir dulu, maka tu Abdul Muttalib letak Muhammad. Sebab apa tu dah tahu dah dia orang dah. Sebab tu kita Nabi dibawa ke Syam oleh bapa saudara Abu Talib. Dia tengok ada, ini ada awan mengikut. Dipanggil masuk, berhenti, panggil rombongan tu masuk. Dah masuk, dia tengok ada lagi yang tak masuk kan, ada, panggil dia masuk tu. Tak apalah, dia tunggu luar. Kita budak kan selalu duduk luar. Kita kalau pergi meminang, tak ada kita nak hangkut budak-budak sama duduk dah, duduk luar kita. Kang buat kacau. Macam tu lah, maknanya orang dulu pun adab dia, budak duduk luar masuk. Bila panggil Rasulullah masuk, ini ya ni rahib, orang Yahudi, orang ni Nasrani, bukan orang Islam. Islam pun tak ada, Nabi pun tak dibangkitkan. Ni siapa? Pak saudara Nabi kan anak aku. Ya ke? Sebab orang tu tahu Nabi ni anak yatim, dia tak ada ayah. Ya ke? Iya, cakap betul. Anak buah. Betul. Maknanya dia konal, tapi dia tak nak mengiktiraf, dia tak sayang. Maka dia sosek. Yahudi, Nasrani, semua habis. Kita orang Islam daripada Nabi Adam sampai semua Nabi kita sayang. Sebab tu anak kita ada nama Daniel, nama Nabi lah tu, kan? Yusha, nama Nabi lah, ya, dan sebagainya. Jadi itu, ya. Sebab tu kita dipantau.
kita ada penyelaras tarikat. Kalau pendaftar tarikat di Jawatan Mufti Ustaz Saiful Nizam, dia bahagian penyelaras turuk jilsah ni tadi, tarikat-tarikat yang daftar, kena daftar. Kalau nak diamalkan Negeri Sembilan, kena interview, daftar. Kalau tak ada, jangan risau. Alamak, tak ada tarikat, habislah. Tak. Kalau boleh masuk, masuklah. Yang penting zikir, mengaji, selawat, istighfar tu buat. Apa itu jaga hati. Ya, betul lah nanti kita tu. Wallahu a'lam. Ada, Kak? Tanya luar pada tajuk pun tak apa. Itu korban itu, kalau lembu tu dah terlepih macam mana, kena qada korban kau. Korban wajib boleh dilakukan bila-bila walaupun dua waktu. Tapi kalau korban sunat, kena ni lah, qada lah tahun depan. Kan? Wajib kalau nazar apa, lembu dah cabut lagi, dapat lembu tu malih lagi. Boleh, ya? Tak ada. Kalau tak ada, kita berhentilah, dah lebih waktu kan. Jadi sekali lagi kita minta lah pada Allah SWT. Amalan kita ni tak banyak dah, memang tak banyak. Orang dulu mengaji daripada pagi sampai ke pagi. Pergi ke Mekah tengok di Masjidil Haram tu, ni satu di Masjid Nabawi pun. Kita duduk sekejap dah nak lalap. Dia habis satu halakah, guru ni balik, dia pergi halakah ni lah, sambung. Kalau hari Jumaat dia memang cuti, kat dalam masjid duduk je. Tak terbuat dah kita dah. Habis kan dia mengaji. Ada pula guru mengaji dongah, tak kira siapa nak join masuk. Kan? Kita sekali-sekali dapat tuan. Saya ni menumpang tuah tuan-tuan ni. Tuan-tuan panggil, dapatlah saya ni ha. Nak tiba-tiba nak pergi Assalamualaikum kan, kotuk dah kan. Polis datang tadi tangkap. Tak mana ada orang tak betul kan. Tak boleh. Dia kena jemput datang kan. Baru dapat sesama. Aku tak ada lah dah, tak ada can. Kalau saya tak ada kelas, saya pergilah. Aku ada ustaz datang, saya pergilah duduk. Ambil barakah. Belajar majlis ilmu tu satu taman daripada taman-taman syurga. Kalau di dunia ni kita melazim duduk taman syurga, insya-Allah mati sat masuklah syurga. Pasal dah ada marin kat dunia dia punya hin-hin itu dah ada buat kan. Ni kalau tak pernah-pernah payahlah kan. Wallahu a'lam. Tak ada apa, saya minta ampun, minta maaf yang baik pada Allah Subhanahu taala. Salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Tidak ada niat mengguris hati mana-mana pihak. Sekadar kita ni berkongsi apa yang kita tahu dan kita mengingatkan antara satu sama lain. Tuan-tuan lebih arif sebenarnya. Semua kita review lah orang cakap kan. Kalau zaman kita sekolah, revision week ialah minggu ulang kaji. Semua dah tahu dah tu. Cuma nak review lah, revise balik. Dan mudah-mudahan kita ingat, kita amalkan. Kita amalkan, kita istiqamah. Tak banyak tak apa, tapi istiqamah. Kalau tak berapa nak luwih hati, kita berlatih hari-hari, lama-lama luwih. Kalau kita tak pernah sedekah, kali pertama memang rasa jobo ni action antara. Tapi kalau dah hari-hari buat, rasa dah biasa. Kalau tak buat, rasa macam tak boleh. Macam semayang lah tuan-tuan, kalau tak semayang, tak lalap tidur dah. Mau ngelupu nak semayang. Saya tahu, tuan-tuan dia biasa semayang ni, kalau jalan ke highway, jalan dengan orang muda ni dia semua jalan dah, tak payah lah kang ni jamaah sudah jamaah takyah jadi kan, bukan jamaah takhir lah. Jadi kita tu tak apalah, berhentilah kejap walaupun hama lah kan. Jadi insya-Allah bila kita istiqamah tu, Allah Taala beri pertolongan. Dengan pertolongan Allah Taala tu kita jadi kuat. Kekuatan kita tak ada dah. Tak ada. Kita nak kuat macam mana kan? Bangun pagi tak boleh kita dah. Kita lebih selimutnya kan. Tapi Allah Taala bagi kekuatan, dapat kita bangun dah. Itulah dah. Sampai orang yang tak terdaya pun dia bangun juga. Itu Allah Taala beri dia kekuatan. Ramai yang gagah perkasa tak bongkar, ramai. Hebat, dia langgar tembok nak guntur tembok. Tapi pagi nak angkat selimut dia tak terdaya sebab dia belum diberi kekuatan bab itu. Kita minta Allah Taala beri kita pertolongan. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin.
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.